Pelik sungguh cara bersatu selamatkan negara. Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Mak Yassin menyangkal tuduhan Tun Dr. Mahathir Mohamad bahawa beliau menikamnya dari belakang. Saya tidak tikam sesiapa, saya cuma mahu menyelamatkan negara, tegas bekas Perdana Menteri ke-8 itu dalam satu kenyataan di Facebook. Katanya beliau terkejut menerima peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir sebagai pengerusi Bersatu, Perdana Menteri dan semua jawatan dalam kerajaan pada 24 Februari 2020. Menurut Mahyadin, pemimpin Bersatu PAS, UMNO, GPS dan Warisan telah berkumpul di rumah Tun Mahathir untuk memujuk beliau supaya menarik balik peletakan jawatannya. Malangnya, beliau masih berdegil. Alasan yang diberikan di dalam suratnya kepada saya ialah kerana beliau tidak lagi mendapat sokongan Majlis Tertinggi Parti yang mewakili ahli-ahli parti. Sehari sebelumnya, Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu telah membuat keputusan untuk keluar dari Pakatan Harapan PH. Beliau meletak jawatan kerana tidak puas hati dengan keputusan MPT Bersatu untuk keluar Pakatan Harapan. Katanya, Mahyadin mendakwa Tun Dr. Mahathir telah memulakan gerakan untuk bersatu keluar daripada PH. Tetapi beliau membuat pusingan U di saat akhir apabila Majlis Presiden PH dalam mesyuaratnya pada 21 Februari 2020 membuat keputusan untuk terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Tetapi MPT Bersatu hampir sebelah suara membuat keputusan sebaliknya. Keputusan ini dibuat kerana memikirkan Bersatu semakin kehilangan sokongan orang Melayu akibat tindak tanduk beberapa pihak di dalam PH, terutamanya parti DAP yang dilihat gagal menjaga sensitiviti orang Islam dan masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Demikian kononnya kata Mahyadin. Beliau mengaku ada cadangan daripada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Habibie untuknya menjadi Perdana Menteri ketika itu. Saya tolak pencalonan itu kerana keputusan parti ialah untuk menyokong Tun Mahathir. Katanya, bagaimanapun malang bagi Tun Dr. Mahathir kerana sebahagian besar ahli-ahli parlimen yang menandatangani akan bersumpah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri telah menarik balik sokongan kepadanya. Menurut Mahyadin dalam tulisannya, negara pada masa itu terumbang-ambing kerana tidak ada seorang pun dalam kalangan ahli-ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti ahli-ahli parlimen lain untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Pada ketika itulah saya sekali lagi didatangi oleh rakan-rakan dalam parti PAS dan UMNO yang menyatakan sokongan kepada saya untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Menurut mereka, inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan negara daripada keadaan terumbang-ambing, katanya. Mahyadin juga mendakwa Tun Dr. Mahathir bersetuju menyokongnya sebagai Perdana Menteri jika berjaya mendapatkan sokongan majoriti ahli-ahli parlimen. Namun begitu, Tun Mahathir membuat pusingan U sekali lagi apabila beliau mencalonkan dirinya sebagai Perdana Menteri untuk berlawan dengan saya. Adakah saya menikamnya dari belakang? Adakah saya khianat? Soalnya, adakah kalian percaya cerita Mahyadin yang cuba menyucikan dirinya daripada label pengkhianatan ini? Dalam satu ceramah penyatuan ummah di Dataran Warisan, baru-baru ini Abdul Hadi mengaku beliau menggerakkan usaha berunding dengan Mahyadin bagi menjatuhkan Pakatan Harapan. Beliau mendakwa ada komponen dalam Pakatan Harapan yang bersikap anti-Islam dan secara terang-terangan menolak usaha Kelantan untuk memartabatkan perundangan Islam. Abdul Hadi juga mengaku langkah Sheraton bertujuan menjatuhkan Pakatan Harapan selepas PAS beranggapan gabungan itu sedang berusaha menghapuskan hak keistimewaan Melayu kerana cuba meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum atau AISAT. Menurut beliau, setelah Presiden Bersatu bersetuju, diadakan pula rundingan dengan pihak UMNO. Saya mencadangkan Presiden Bersatu sebagai calon Perdana Menteri baharu, ujarnya. Lapor Harakat Daily 22 Oktober 2022. Hakikatnya, langkah Sheraton bukan usaha untuk menyelamatkan negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ia adalah usaha yang menyebabkan negara terumbang-ambing dan tidak stabil sehingga kita mempunyai 3 Perdana Menteri dalam satu penggal. Puncanya kerana takut Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih jawatan Perdana Menteri. Jika gerombolan ini kembali berkuasa selepas pilihan raya umum ke-15, percayalah keadaan yang sama akan berulang. Akibatnya Malaysia akan terus dipinggirkan oleh negara luar, khususnya syarikat-syarikat antarabangsa. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.